Okey. So, Assalamualaikum yang baru hadir. Untuk hari ini kita nak pelajari dalam satu subtopik baharu, masih lagi dalam bab 3, bab yang terakhir. Kita bagi slow-slow je sebab apa kita dah menghampiri pada pengakhiran bab. Lepas ni kalau kita terlampau laju, takut nanti kita go through tu sampai ke dinding. Jadi kita pergi slow-slow lah untuk kali ni, dan kita akan, orang kata apa, ulang lagi apa yang kita dah buat sebelum ini. Okey. So untuk topik ini, awak boleh ataupun pelajar-pelajar boleh juga untuk lihat pada barcode tepi ni. Ni dikira macam akses web lah. Tapi Allahualam saya tak cuba lagi. Sebab apa, baru tahun ni saya nak cuba test sekejap apa yang keluar. Okay. Kalau dalam paparan telefon saya, dia memaparkan tentang satu laman web, ya, memaparkan tentang bagaimana kat sini dia kata apa, the game changing step to future cooking. Maksudnya apa? Mulai bring the more first fully robotic kitchen. Okey, kat sini dia lebih kepada more kepada chef ini diambil alih oleh robot. Ya, robot dia diambil alih. Yang mana kita dah set dia punya atur cara tu, secara automatically robot tu yang akan melakukan operasi yang sepatutnya. Okey. Jadi tak perlulah kita nak ambil tahu lagi apa nak masak hari ni. Sebab apa, kita dah set dah sebagainya. Cikgu Ridwan masak apa hari ni, Cikgu Ridwan? Beli je. Beli je. Okey. Ada. Okey. Mungkin one day nanti jadi kita boleh cakap dengan robot saja. Okey, robot, saya nak makan nasi ayam paprik. Okey, dia pun masak, siap. Okey, tapi dia punya ramuan perlu ada. Kita kena set ramuan dia dulu, cara nak masak dia punya resepi. Itu kita kena set dalam kita punya robotik tu supaya dia boleh buat apa kehendak kita. Maksudnya apa, kita dah bagi arahan siap-siap pada robot. Maksudnya apa, bila kita pilih je menu tu, dia dah tahu buat dah. Lebih kurang macam tu lah. Yang masa ni, keadaan masa ni kita mungkin manusia itu lebih lagi fokus kepada proses pekerjaan ke pembelajaran je. Jadi fokus untuk suplemen dan sebagainya diberikan kepada robot. Contohlah kat situ, tak ada masalah lah. Apa yang berlaku akan datang adalah sesuatu kelebihan, boleh dilihat dari segi positif dan juga boleh dilihat daripada segi negatif. Negatif mungkin manusia itu tak ada lagi kita, contoh kita nak sama-sama lagi buat apa, kata tu kenduri kendara, tak perlu buat lagi dah. Tapi tak memenatkan lah, tetapi kat situ perhubungan akrab silaturahim tu tak ada. Dia ada segi positif dan negatif dia, impact dia pada sesuatu pembaharuan tu ada. Ya, okey. So ini antara dia punya glosa ataupun penceritaan yang mana robot ini dia lazimnya yang lebih fokus pada proses pemasakan sahaja. Ini cerita je lah. Kamu anak-anak boleh baca pada bahagian ini. Okey. Okey, kalau dikata kat sini, semua penyelesaian masalah dengan kearahan melibatkan struktur kawalan yang telah dipraktikkan penggunaan pelbagai teknik dalam pemikiran computational. Ya, maksud apa? Ada 4 pemikiran computational, iaitu mesti bermula daripada leraian, dikompos, kemudian kita ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa dia yang seterusnya, Cikgu Ridwan? Saya tak berapa ingat lah yang kedua ni. Sama ada pengecam corak. Ya, pengecam corak betul Cikgu Ridwan ni. Peneskalaan, pengecam corak, lagi ya. Peneskalaan dulu ke pengecam corak dulu? Pengecam corak dulu. Which one? Mana satu yang datang dulu? Haziq? Mula-mula sekali apa tu? Ya Allah Tuanku. Leraian. Leraian. Lepas tu pengecaman corak. Pengecam corak, Lepas peneskalaan. tu pengeskalaan dan last sekali peniklakan. Peniklakan. Okey, peniklakan. Itu ada antara 4 Form contoh. 1 belajar. Form 1. Lupa. Sebab terima kasih Cikgu Ridwan. Okey. Saya kadang lupa juga benda ni. Sama saya pun. Okey. Maksud apa? Bila dia maksudnya ada 4 teknik computational ni,
Tetapi kita kena mula dulu dengan leraian. Leraian. Maksudnya apa? Kita kena decompose dulu satu masalah tu. Contohlah, kita nak masak sebiji kek. Kita nak masak sebiji kek. Jadi apa benda yang perlu kita ketahui dulu? Ataupun kita nak bake kek lah contohnya. Benda pertama sekali yang ada dalam fikiran kita, contoh kejap ya, saya bukakan satu slide. Mungkin mudah sikit kot. Kita nak tengok kat sini sekejap PowerPoint. Saya bawa ke sini sebentar. Kejap ya, saya cari saya punya unplug. Sekejap ya. Okey, bismillah. Folder IBS IBSA kan. Ya anak-anak, dia bila nak cari tu tak jumpa. Bila tak cari jumpa. Bentar saya cari. Ini antara apa yang saya cuba nak nyatakan lah tadi. Mungkin tak nampak. Jadi kalau kita ada benda ni kita nampak sikit. Okay, kejap mana robotic slide tu. Okey, ni tadi kita cerita pasal robotik kan. Okey, ni kita bagi dia paparan dia lah. Okey, ni paparan dia. Mana tadi paparan dia kat sana pula begini. Kat sana pula begini. Sekejap ya. Show screen pointer screen. Show pointer present. Display swap. Alright. Okey, ini contoh. Tak ada, tak keluar je. Ni papa yang ni juga. Sekejap ya. Cikgu stop present dulu. Rasanya salah ambil. Patutnya ambil screen. Dia ambil ni pula. Sekejap ya. Entire width screen. Entire screen. Okey. Sini abang lain. Sekejaplah. Okey, ini contohlah satu pengajaran dalam cikgu punya YouTube channel. Cikgu ada letak ni activity slide for robotic untuk cikgu ajar guru-guru lain tentang bagaimana nak orang kata apa, nak komputer, nak orang kata apa, nak memberikan ataupun nak menulis arahan kepada robot untuk melakukan sebarang aktiviti. Okey, tapi benda pertama sekali yang kita perlu tahu adalah yang benda ini, decompose. Decompose. Maksudnya apa? Penguraian, uraian, leraian. Ini adalah konsep yang pertama dalam teknik computational yang perlu kamu tahu. Maksud apa dalam computational? Contohlah kita nak masak satu kek. Tadi saya kata nak masak sebiji kek kan. Contohnya nak baking a cake. Jadi bila masa kita nak baking cake tu, macam-macam persoalan yang keluar dalam diri kita. Contohnya kita akan keluar apa? Ya, dalam soalan ini dia akan kata apa? What type of cake? Ya, apa dia punya ingredient? Apa dia punya recipe? Bagaimana kita nak masak? Itu antara bila kita terfikir dalam keadaan kita. Maksud apa? Kita decompose, kita uraikan dulu permasalahan yang berlaku. Kalau kita nak masak kek, kita mesti ada dia punya ramuan. Ya, nak masak kek mesti tahu juga kek tadi berjenis apa, red velvet ataupun kek coklat, layer cake ke dan sebagainya. Kita kena tahu juga resepi je. Kalau kita nak buat red velvet macam mana kita nak buat dan sebagainya. Kalau kita nak masak tu nak guna macam mana, nak bake macam mana, nak cook ke dan sebagainya, itu bergantung kepada persoalan yang perlu kita tanya dalam diri kita. Sebab tu kita buat contohnya bila kita nak masak kek, itu dalam proses pertama sekali dalam konsep computational. Macam tu juga kalau kita nak kata apa, ini tadinya contohlah, kemudian kita nak itulah nak buat kek dan sebagainya. Ini contohlah jawapan yang mungkin keluar dalam diri kita kan. Di contoh kita nak buat kek. Tetapi kalau kita nak programkan sesuatu benda itu kan, how to design the robot kan, macam mana kita nak design robot tu. Jadi benda pertama yang perlu kita tahu, what does the robot need to able to do. Okay, kita kena bagi tahu dulu apa sebenarnya robot tu nak buat. Apa benda robot tu nak boleh functionkan dia. Macam tadi kita nak dalam topik dalam 3.2 tu, kita baca pada arah tersebut, dia menceritakan tentang macam mana kita nak suruh robot tadi buat masak kan. Macam mana kita nak bina satu robot tadi untuk masak. Jadi kita tentukanlah, okey, robot tadi gunanya untuk memasak. Okey, berapa lama pula kita nak bina robot tu, kapasiti range tire.
Contohnya kalau kita nak launch tahun depan, berapa dia punya kapasiti waktu yang perlu kita ambil, nak coding, nak banner dan sebagainya, itu kita kena beritahu what type of material. Kan kalau kita nak masak ni tak boleh lah kita nak gunakan material macam plastik kan. Sebab apa, dia bermain dengan api. That's why kita kena tahu juga apa sebenarnya material untuk. Itu antara soalan-soalan yang kita menjadi persoalan dalam diri kita sewaktu kita nak orang kata apa, nak membina sesuatu kod arahan itu ataupun sesuatu desain robot itu bergantung kepada decompose tadi ataupun teknik penguraian tadi, leraian tadi, supaya kita dapat tahu, supaya step by step kita nak bina nanti dia lebih orang kata apa, lebih baik lah untuk dia punya proses pembangunan tersebut. Okey, itu saja pasal cerita yang pertama ni lah. Sebenarnya dia nak cerita pasal itu je. Tapi kalau kita lihat pada tajuk yang dua ni, dia tidak ada kena mengena pun dengan robot ke atas tu. Cuma dia nak mention lah. Sebab apa, robot ni kita yang programkan. Dia nak bagi tahu kita. Maksudnya apa? Dalam struktur kawalan jujukan ni, kita nak gunakan dia, nak programkan sesuatu tu supaya step by step tu dia nampak. Step by step. Ini maksud apa, satu pergerakan itu dia ikutlah flow by flow dia ikut step by step. Jadi cikgu ambil ni. Okey, hari ni kita buat activity sikit. You all tak ada, tak apalah, cikgu coding sini. Okey. So hari ni cikgu nak gunakan macrobit. Cikgu nak gunakan macrobit. You all boleh lihat dalam cikgu punya YouTube channel, kat dalam tu ada pasal macrobit, how to nak gerakkan macrobit ni. So kita nak gunakan macrobit ni supaya kita nampak macam mana kita nak buat struktur kawalan jujukan tadi. You all kan dah biasa dengan apa? Dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan kamu punya Scratch kan. Scratch tu pun antara sesuatu kamu nak suruh dia gunakan Reno dan sebagainya. Okay, so hari ni kita nak apply struktur kawalan jujukan. Jujukan ni maksudnya apa? From top to down. Dia apa? Dia ada gerak dia step by step. Maksudnya apa? Daripada mula sampai tamat tu dia tak ada cabang. Tak ada kata pilihan. Tak ada ungkapan boolean. True, false. Tak wujud pada struktur kawalan jujukan ini. Maksud apa struktur kawalan jujukan ini? Panjanglah kalau kita nak buat. Sebab apa, setiap jujukan itu perlu ada proses dan dia punya ada output dia. Ada input, ada proses dan kemudian ada output dia. Jadi pergerakan itu mungkin nampak sedikit panjanglah dalam struktur kawalan arahan dia. Okey. So kita cuba saya stop sharing. Kalau saya stop sharing ni, you all boleh nampak page saya besar ke atau tak nampak saya? Ataupun saya nampak kecil je. Nanti kalau tak nampak tu, you all boleh pin ataupun you all boleh tolong pin pada saya punya. Nanti kalau dekat bila letak pada video saya tu, kamu boleh pin. Sebab apa saya nak tutup yang ini? Kita nak gunakan kamera. Okay, sekejap ya, stop. So, okay, you all nampak saya tak? Saya nampak you all. So, ini robot. Ini robot. Yang robot yang kita sepatutnya kita guna hari itu, yang inilah. Cuma ketika hari itu kita tak sempat, baru nak belajar je. Lepas habis Scratch kita nak masuk pasal robot ni. Tapi bila masuk robot ni je, kita dah orang kata apa, terputus sampai situ sahaja. Okay. So, kita akan lihat kat sini. So, kejap ya, kita nak buka coding dia kat sini. Kejap saya buka coding dalam kita gunakan macrobit. Kejap ya, cikgu gunakan macrobit. Ada macrobit. Cikgu buka macrobit. Macro. Macro kat sini. Okay, kita share balik. Okay, share entire screen. Okay. Mana cikgu nak buat ni biar nampak cikgu dengan ni. Cikgu ada ni tapi tak buka OBS. Sekejap ya. Cikgu buka, test buka OBS. Okay. So, nampak banyaknya. Ya, cikgu salah share. Stop sharing. Maaf ya, lama tak guna ni. Jadi dia ada sedikit ya. Sedikit ni sikit. Maaf ya Cikgu Ridwan, lambat sikit hari ni. Sebab apa, setting dah lari sikit. Selalunya kita mengajar guru. Ini kita kembali kepada dasarnya. Okey.
So kat sini kita ada satu program. Hari ni kita kecilkan sikit dia punya bidang ni. Kita nak make code je. Kita nak buat guna make code je. Okay, kita guna make code. Okay. Dalam make code ni contoh kita nak buat satu apa ya? Kita nak gunakan satu program. Okay. If name contoh kita nak buat struktur kawalan jujukan. Apa jujukan? Bila kita buka jujukan kat sini, dia kira macam scratch jugalah. Kat sini contoh kat scratch tu sama je. Cuma dalam bahagian sini, dia tak guna orang kata apa, kartun lah. Dia lebih kepada more kepada tools ataupun kepada robot. Microbit ni otak ni, dia adalah otak bagi komputer. Ya, komputer yang boleh fikir dan sebagainya. Okey, contoh kita nak buat satu programming yang mana kita nak kita nak bagi tahu contohnya pasal apa kejap cikgu fikir dulu. Kejap ya. Kita nak buat pasal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita nak buat pasal apa kejap. Kita letak kat sini dulu. Kita tengok yang inilah, kita buat yang dah ada lah. Jadi tiga pasal ini. So kita nak buat pasal suhu. Kita nak tunjukkan pasal suhu kat sini. Suhu. Okay, so kalau kita nak buat suhu ni, apa yang benda pertama sekali perlu ada, contoh lah. Nanti bila nak buat nanti yang inilah dia punya. So cikgu cut dulu yang ini. Cikgu cut supaya dia tak ganggu. Dia kosongkan balik. Okay, cikgu kosongkan balik. Kita buat daripada awal sampai tamat. Kita nak buat awal sampai tamat. So kita nak buat apa benda pertama sekali, kita kena orang kata apa, letakkan satu function namanya forever. Forever maksud apa, selagi ataupun sampai bila-bila. Sampai bila-bila. You orang nampak lagi tak? Okey, on start. Kat sini on start cikgu tak nak, cikgu buang dia. Tarik kat sini dia buang. Okey. So dekat bahagian ini kita nak ambil macam kita nak buat gerakan bagi scratch tu. Kita gunakan forever kan, biar kita bergerak nampak cantik. Okey, ni forever. Jadi kita nak semula pertama sekali kita nak tentukan temperature. Dia punya temperature. So kita kena buat satu dia punya variable. Sebab apa macam mana kita buat pemboleh ubah lah. Macam kita nak isytihar pemboleh ubah. Jadi nama pemboleh ubah itu adalah suhu. Suhu. Macam kita isytiharkan suhu. So sekarang ni suhu ni dia tak ada nilai. Tak ada nilai. So kita set dulu suhu. Suhu tu kepada apa? Kita ambil function pada input, kita ambil pada temperature. Temperature. Okey, kita tengok kepada bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni. So, dia akan tunjukkan suhu sekarang adalah 21 darjah Celsius pada bahagian tepi 21. Ini boleh main, dia boleh main. Dia boleh main kat bahagian ni. Tapi kalau bila kita contoh kita uploadkan dalam kita punya ni, jadi dia akan upload lah, dia akan keluarkan pada bahagian tersebut. Cikgu buka OBS juga kat sini biar nampak sikit. OBS. So kalau kat sini nampak tak kamera? Allah, tak nampak juga kamera kat bahagian ni. So cikgu kena padam lah. You all boleh nampak tak dekat bahagian kamera cikgu? Okay, ada kamera cikgu. Dekat bahagian tepi ni dia ni adalah make code. Dah masuk belum? Sekejap cikgu hide, download. Sekejap kita akan masukkan sistem ni ke dalam make code tersebut. Sekejap kita akan tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita akan masukkan sekejap lagi. So kita akan masukkan show number. Kita nak keluarkan. Tadi kita baru tunjuk ni. So kita akan letakkan show number. Show numbers. Mana show numbers? Okay, show numbers. Show numbers kat bahagian atas dia. Kat bawah-bawah ni lah. Tadi set suhu tu. Baru pun boleh ubah. So boleh ubah tadi sama dengan suhu itu. So kita kena show lah temperature tersebut. Duplicate. Letak kat sini temperature. So barulah keluar dekat bahagian LED ni dia keluar. Temperature yang dalam bilik ni 21. Okay. So cikgu upload dalam yang ini. So cikgu akan tunjukkan dekat kamera sekejap lagi. Okay, suhu dalam bilik cikgu. Sekejap ya, dia tengah masuk tu. Dia tengah masukkan dalam kod tu. Sekejap ya, dia masih loading lagi. Dia lambat sikit. Okay.
So you all boleh tengok pada cikgu punya paparan skrin ni, paparan skrin tu dia tulis 32. Mungkin tak nampak sikit lah. Cikgu letak sikit. Yellow belakang nampak ke contoh kecil. Okey. Belakang dia tulis 32. Okey, suhu dalam bilik cikgu adalah 32 darjah Celsius. Okey, tu suhu dalam bilik cikgu berdasarkan programming ni. So kita kat sini dia letakkan apa? Dia ada input, kemudian dia ada output kepada bahagian. Ini adalah contohnya jujukan. Sesuatu proses itu berbentuk jujukan. Dia tak ada menyatakan bila suhu itu terlampau tinggi apa yang berlaku, kalau suhu itu rendah apa yang berlaku. Dia just nak showkan apa sebenarnya ada kat situ tu. That's why kalau kita lihat dalam kita punya programming kat sini, dia mula tamat. Jadi dia tak ada orang kata apa, kita tak boleh interaksi dengan sistem tersebut. Sebab apa? Komputer tersebut secara orang kata apa, kita tak macam kita main game kan. Kita masukkan satu input, dia main terus sampai habis. Contoh kita main apa kalau macam tu ada tak game yang macam tu Cikgu Ridwan, kita dah set awal lepas tu biarkan dia main. Tak ada AI, dia terus orang kata apa main habis lah macam tu. Dia contohlah. Jadi dalam benda tu tak ada kat sini. Okey. So kalau contohlah kita nak buat yang ni satu kawalan untuk inilah. Kita contohlah kata masukkan markah. So markah 2. Kemudian markah tadi tambah dengan markah 2 jadi apa? Jadi print purata tersebut. Jadi ini contoh nak mengira purata bagi 2 markah tersebut. Contohlah maksudnya apa, daripada from top sampai down ni dia tak ada apa-apa orang kata apa boolean yang nak mengisytiharkan sama ada kalau markah tadi kurang daripada berapa apa yang perlu dilakukan, apakah message yang perlu dilakukan. Kalau contoh dia ada boolean, kita contoh dalam microbit ni kita gunakan if logic. If, okey, kita akan letak kat sini if contohnya. Kalau kita letak kat sini if apa, kalau kita tekan sini if, kita ambil logic juga kat sini, kita ambilkan yang sini suhu ni. Jadi kita masukkan variable kat sini, kita letakkan syarat. Jika suhu tadi kita letak kat sini lebih besar daripada kita suhu manusia 37 darjah Celsius, itu normal lah. Tapi kalau kita dah 38, kita dikira sebagai demam. So kat sini contohnya kalau suhu dalam bilik kita tadi ataupun suhu badan kita ini lebih daripada 38, kita akan keluarkan satu message nama dia apa? Hello string. Nampak? String. Macam kita belajar dalam kita punya Python juga, string. Dia tak ada guna char kat sini. String maksudnya apa? Rentetan. Satu rentetan, orang kata apa? Rentetan untuk Allah Sallallahu Muhammad. Satu rentetan char kat situ. Gabungan bagi beberapa char, dia menjadi string. Okay, so kat sini. Kalau dia lebih pada 38, kita nak tulis apa? Awak demam. Ya. Kalau selain pada 38, contohnya selain tersebut, kita akan letak apa? Duplicate. Kita akan letak duplicate kat sini. Saya letak kat sini pula kat dalam ni. So kita akan, kalau normal, maksudnya apa? Awak sihat. Macam tu. Ini contoh. Ini bila kita dah gunakan struktur kawalan pilihan. Ini pilihan. Ya, pilihan maksudnya apa? Dia ada berapa pilihan kat sini. Kalau suhu tadi lebih daripada 38, dia demam. Kalau dia kurang daripada 38, dia kira dia tidak demam. Itu contohlah perwakilan bagi struktur kawalan pilihan kat sini. Adalah if, else. Tapi kalau dalam jujukan, dia tak ada benda ni. Dia ada ni je jujukan. Maksudnya apa? Masukkan nilai tadi, dia proses temperature tu, dia set temperature kita tadi, dia check temperature kita dalam bilik ni. Maka baru dipaparkan temperature kita berapa, itu je. Dia tak ada benda lain. Macam tadi kita buat proses contoh apa? Penambahan bagi 2 nombor. Nombor 1 tambah dengan nombor 2. Yang dalam buku teks kamu, dalam buku surat 123 ni. Ya. Maksudnya apa? Nak kira purata. Dia masukkan 2 unsur nilai bernilai integer kat sini. Maka dengan nilai integer itu dia buat proses penambahan dan dibahagi dengan 2 dapat purata. Jadi maksudnya apa? Kita interaksi kita just letakkan input saja. Selepas itu tak ada. Dia tak ada pilihan pada keputusan ataupun maklum apa
ataupun maklumat yang diperolehi daripada raw material yang kita dah send pada awal-awal tadi ataupun input yang awal kita dah bagi tadi. Okey. Tu contohlah dia akan keluar kat sini lah. Markah ujian 1 65, markah ujian 2 68, jadi markah dia 66. From the top to down saja. Dia tak ada apa-apa. Tapi kalau contoh dia buat yang struktur kawalan lain, mungkin dia adalah kat sini. Ini contoh bagi lain pula. Bagaimana kita nak kira segitiga. Yang ini kita dah buat. Ya, segitiga. Tapak darat tinggi. Ini ada dalam nota kita sebelum-sebelum ni. Kita dah pernah juga buat macam mana nak mengira luas bulatan. Betul kan? 4/3 pi j kuasa 2. Betul Cikgu Ridwan yang tu? Kan? Kita dah pernah buat kan? Sebelum ni. Dalam aktiviti. Aktiviti kamu Isi boleh check. padu. Kita dah pernah buat isi padu sfera kan. 4/3 pi j kuasa 3. Pi j kuasa 3. Itu kita dah buat dah sebelum ni. Yang itu pun dikira sebagai from to top to down. Dia tak ada berapa pilihan. Kalau pilihan dia ada if, else, dia ada contoh kalau pengulangan dia ada for, dia ada dual ataupun while, itu pengulangan. Tapi untuk yang ini dia tak ada. Dia tak ada. Maksudnya apa? Dia pergerakan dia input, proses, output saja, tak ada masalah. Dia set dulu dia temperature berapa dan kemudian dia proses temperature itu berdasarkan suhu dalam bilik. Ni contohlah Cikgu punya microbit ni ditunjuk suhu yang dalam bilik ni. Contoh. Okay. Tapi kalau macam ni kita dah letak sebagai if else ni, dia tak panggil sebagai jujukan lah, dipanggil sebagai struktur kawalan pilihan. Kejap ya. Kawalan pilihan. Kejap ya. So cikgu pergi kat sini kejap. Kita tengok yang show kat sini. Ni contoh. Sekarang suhu dia 21. Jadi ditulis kat sini 21. Ditulis awak. Okay. Kemudian dia kata apa? Sihat. Dia macam kita tengok kat sekolah kita tu kan, dia ada slide menunjukkan apa yang dia ada projek. Tapi kalau contohnya suhu ini naik kepada 37, dia keluar apa? Dia masih lagi keluarkan suhu, dia suhu 37. Kemudian dia kata awak sihat juga. Okey, tapi bila suhu tadi lebih daripada 38, naik 39. Tengok 39, dia akan tulis awak demam. Macam tu. Itu contohlah. Tadi kalau macam ni panjang sangat kan. Jadi kalau macam ni panjang, kita tak berapa nak ni borang je ni, kita tambah benda lain. Contoh kita nak masukkan basic ni, kita gunakan LED ni. Kita show kat sini. Kalau ini kita letakkan gambar apa agak-agaknya. Gambar pangkah lah kan. Dan kat sini pula kita nak duplicate, kita letak kat sini. Kita akan letak kat sini gambar love. Okay, so dia sihat dan sebagainya. Okay, so sekejap kita tengok. Oh tadi ni nak keluar panjang kan. Ni kat sini dia, okay. Tapi kat sini dia kena letak weight lah. Weight. Kena weight. Kalau letak weight, sekejap ya, ada tak weight. Ataupun basics, kita akan keluar kat sini. Pause lah. Pause. Dia tak adalah macam sangat laju kan. Jadi dia akan kurang sikit lah. 500. Yang ini pun 500. Tak adalah dia berapa laju. Tiba dia keluar je, dia hilang. Sebab apa dia tak apa-apa kat situ. So kita tengok kat sini. Okay, nampaklah. Lambat sikit lah. Okay. Jadi kalau 21 dia letak gambar love 21. Tapi kalau dia jadi 40, dia akan letak button pangkah kat situ. Maksudnya apa? Tak sihat. Tu pun boleh. Jadi ada dua method bila nak buat ni. Sama ada kamu nak letakkan dalam bentuk string pun boleh, ataupun kamu nak letakkan dalam bentuk yang ini pun boleh. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Nanti semua dia letakkan, keluarkan dekat microbit ni. Tapi panjang lah. Tapi janganlah tulis karangan kat sini kan. Nanti tunggu lama nak habis ni. Sebab apa? Dia akan paparkan word by word. Jadi lambat kat situ. Dia slide kat situ macam jadi lambat kat situ. Itu contoh. Kalau ni. Tapi kalau sebab hari ni kita lebih kepada judukan, yang ini saja judukan. Bila kita masuk kepada struktur kawalan nanti, pilihan, yang ini struktur kawalan pilihan. Okay. So boleh untuk yang bahagian ini kita just slow-slow je. Cikgu Ridwan ada apa-apa soalan nak tanya ataupun nak diperkatakan? Tak ada. Teruskan. Okay. So ini antara satu, yang ini you all boleh cari sendiri. You all sebenarnya kalau dalam phone dia boleh buat juga ni. Tapi
tak pastilah sama ada dalam phone dia punya bentuk macam mana. Cikgu buka dalam phone je kan. You all boleh nanti balik, nanti you all boleh tulis kat sini. Kat sini you tulis make code. You boleh buat terus dalam ni. Kalau tak perlu install pun tak apa. Make code. Namanya make code. Make code. Yang ni make code. Okay. So kat sini letak je new project. Bila tekan new project, dia macam scratch. Macam scratch. Okay. Tulis first. Okay. Kita buka je kat sini. Dia macam scratch. Dia ada paparan microbit kat sini. Macam cikgu buat tadi. You all boleh pakai lah. Kat dalam ni ada macam-macam. Dia ada macam-macam kat sini. Dia ada input dia. Kalau ini shake, dia goyang. Yang ni untuk goyang. Kalau kita goyangkan microbit tu apa yang berlaku. Kalau kita ada acceleration, ni maksudnya apa? Ke kiri dan ke kanan. Contohlah cikgu buat yang ni kan, dia ada kiri dan kanan. So kita nak set, contohnya variable X. X. So set X sama dengan ini, sama dengan ini. Okay. So kat sini dia akan nyatakanlah. Kat sini nilai X, kemudian kita akan basic. Kita akan show, mana show? Show string, kita akan letakkan acceleration punya duplicate kat sini. Macam kita buat suhu tadi. So bila keadaan sini cikgu besarkan, so kita letak kat sini paksi X ni kan. Paksi X kita letak kat sini. Dia akan 632 kat situ. Jadi dekat yang board tu pun dia tulis 632. Kalau kita lebih sikit, okey, yang ini contoh kita akan naik okey 215 97. Dia akan paparkan dekat tu pun 97. Yang ini guna je. Contoh kita ada robot kan, kita nak stabilkan dia ataupun kita nak susun batu bata. Nak gunakan microbit ni pun tak ada masalah. Jadi microbit ni akan tentukan dia punya orang kata axis dia betul ke tak. Kalau nak yang paling cantik sekali kosong lah. Axis dia kosong. Macam ni. Nilai paksi X tu adalah kosong. Dia akan tunjuk kosong lah. Macam tu. Contoh dia stabil lah. Kalau kita nak buat nak gantung frame kan, ataupun kita nak buat apa, boleh je pakai benda ni. Tapi kena ada microbit ni lah. Microbit ni. Nanti buka sekolah nanti cikgu cuba apply lah untuk beli benda ni. Sebab apa duit kita penatian ada. Nanti kita cubalah boleh coding benda ni nampak sikit daripada kita. Kalau nak guna Arduino tu boleh. Tapi Arduino tu dia bukan make code. Dia lebih kepada programming. Takut nanti you all tak biasa dengan programming Java, nanti dia susah sikit. Tapi kalau dalam ni anak-anak, kelebihan yang kita guna make code ni, you all belajar Python. Kat sini boleh tulis Python. Programming dia Python kat sini. Kita boleh guna Python. Nanti form 3 kan? Form 3 you all dengan saya juga. Nanti kita buat projek tu dalam Python tu, kita gunakan make code ni. Jadi nampaklah programming kita tu buat pasal apa. Ini contohlah, ini kerja kita untuk tahun depan. Tahun depan pun you all dengan saya, dengan juga dengan Puan Sureni. Tapi kalau Cikgu Ridwan sudi juga, kita bawa ke pagi. Boleh Cikgu Ridwan? Kita tak sudi nak ke petang je. Tak apa. Kita pagi tu pakar-pakar je. Petang ni kita biasa-biasa je. Merendah diri Cikgu Ridwan ni. Pakar matematik ni. Okay. So ini contohlah. Ni ada Python. Kalau nanti kita boleh buat Python dalam ni, tak ada masalah. Kita dikeluarkan lah. Kita guna if else dan sebagainya. Tapi kalau macam bentuk tadi kan, dia ada kat sini. Kalau contohlah kita ambil drag. Kalau kita letak kat sini logic kan, kita guna if else kan. Kita guna type if else kat sini. Tak nak pula tergerak. If else, contoh kita nak buat satu logik dia, kita nak bagi tahu nilai tadi bila nilai yang X ni lebih daripada berapa? Lebih daripada nilai dia adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lebih daripada 45. Apa yang perlu dikeluarkan? Ni kita buka kat sini lah. Kita keluar kat sini. Apa yang perlu dilakukan kat sini? Maksudnya apa? Tadi ni pergerakan ni bila lebih pada berapa dia akan keluarkanlah mesej kat sini. So dalam Python ni dia keluar if else sama je macam mana kita buat if else, if pass. If pass lah, pass maksudnya next dan sebagainya. Tapi kalau kita nak buat if else maksudnya apa? Ada banyak tu kita tambahlah. Tambah je jadi panjang lah kat sini. Python. Tulis sama je. Cuma dia ada pass lah. Pass maksud apa? Dia akan pergi seterusnya. Kalau tak ada pass, dia terhenti sampai situ je. Sebab apa kita guna kat atas ni forever. Sampai bila-bila. Kalau tak ada pass, dia step kat situ je. Okay. Antara ni kelebihan ni. Kita biasanya kita buat tak ada guna pass kan. Tetapi kat dalam ni nanti kita tahu apa sebenarnya fungsi pass tu. Kalau tak ada pass, apa yang berlaku. Okay. Tu make code. Make code. Macam you all buat scratch atau scratch.
You all buat scratch tree. Sama juga scratch tree ni. Kita buka scratch tree. Scratch tree pun boleh buat dalam online. Tak perlu install pun. Scratch tree. Okay. Cuma dia lambat sikit lah. Bergantung kepada internet. Sama je. Cuma kat sini tak ada kan? Tak nampak kan? Sebenarnya dia ada make code kat bawah belakang ni. Nampak tak? Ni macrobit kat sini. Boleh juga kalau guna scratch. Okay. Nanti masuklah macrobit tu dalam awak punya ni. Sama je. Cuma dalam ni dia ada scratch, dia ada microbit. Kalau kamu katakan masa sekolah rendah pernah guna Lego Man Storm, mamal kita ada Lego Man Storm, tapi tak boleh pakai dah sebab apa dia punya yang ini rosak, tak boleh nak pakai. Nanti kita tunjuk Lego Man Storm kat sekolah kita. Ada, tapi masalahnya dia punya MCU dia ataupun dia punya otak dia tak boleh pakai dah sebab tak boleh nak recharge. Dia macam bengong sikit, bateri cepat habis. Okay, itu contohlah. Sama je macam tadi, kita letak ambil press A, bila press B apa yang berlaku. Ini contohlah. Ini dalam Scratch. Scratch pun boleh buat make code. Tak ada masalah. Okay, lah. Tapi nanti kita gunakan yang inilah biar nampak sikit. Dia sebab apa bahagian tepi dia ada simulasi yang ini. Ada simulasi ni. Kalau rajin, anak-anak boleh letak pergi dekat Tinkercad. Tinkercad pun ada juga. Tinkercad lebih kurang macam ni jugalah. Kalau yang ni dia masuk dia semua free je, tak ada apa-apa. Dalam Tinkercad ni pun Macrobit pun ada Tinkercad. Anak saya sekolah kan dah pakai Tinkercad. Ya, sebab dalam RBT. tingkatan darjah 4 dengan darjah 3 kot. Darjah 4 ke darjah 5 dia buat Tinkercad. Tinkercad. Boleh belajar tu. Sebab apa seronok ni benda ni sebenarnya Cikgu Ridwan. Benda ni programming yang Cikgu Ridwan buat tu selalunya kita boleh apply dalam Tinkercad ni. Kat sini cikgu tak boleh buka lah. Cikgu buka pada akaun yang berbeza. Kalau cikgu buka pada akaun yang ini, cikgu buka. Kalau akaun ni dah ada dah. Akaun cikgu ni dah ada. So yang ni cikgu buka akaun Tinkercad. Ada Tinkercad. Kat sini Tinkercad. Tinkercad. Ni sama je macam tadi. Cuma lebihnya untuk Tinkercad ni. Sekejap ya, mana saya punya Tinkercad.com. Mana joiner sign. Sekejap ya. Ini contohlah saya buka kat sini Tinkercad. Cuma tadi kita gunakan Macrobit sahaja. Ya. Tapi dalam Tinkercad ni dia boleh attach dengan peralatan elektronik. Contoh yang ini circuit ni. Mana circuit? Dia kat sini dia buat 3D. Dia buat 3D design. Kamu nak buat 3D design macam mana boleh kat sini. Free je. Masuk je pakai MOE punya. Ni contohlah. Tinkercad punya. Okey, yang ini. Contoh. Ni Tinkercad punya yang buat. Contoh bila kita simulate. Simulate apa gerakan. Dekat sini saya tak pasti apa saya punya programming hari tu. Saya cuba buat-buat je. Kat sini ada LED. Kita boleh letak LED, boleh letak perintah, berapa voltage dia dan sebagainya. Contohlah simulate dia. Tapi kalau tengok Tinkercad ni sama je. Dia punya programming pun macam kita buat tadi. Tak ada masalah. Ni programming dia. Code. Sama je. Dia lebih yang macam kita nampak dalam Scratch lah. Cuma kat sini macam dia lambat sikit. Berat sikit yang kat sini. Okay, sama je macam tadi yang kita buat dalam Macrobit. Dia ada simulation kat sini. Memang full simulation. Dia boleh gabung macam-macam kat sini. You all boleh letak kat sini contoh. Kod tutup. Kat sini ada macam-macam benda yang boleh attach kat dia. Kita boleh letak ultra sensor. Macam dalam saya punya robot ni, dia ada ultra sensor kat depan dia. Cuma kat dalam ni dia tak ni lah. Ini antara salah satu. Cuma yang ini dia berat sikit, Cikgu Ridwan. Kalau kita nak apply. Sebab komputer kat sekolah kita tu, dia kena install. Kalau dia tak install nanti dia lambat. Sebab apa yang kalau gunakan yang ini, dia cepat sikit. Yang ini. Salah pula. Make code. Yang make code ni dia cepat sikit. Kita install siap-siap tak ada masalah lah. Sebab apa dia tak perlukan internet pun. Lepas tu terus masuk ke dalam komputer saja. Ini contoh untuk kita hari ini. Okey, kelas. Okey, hari ni ada apa-apa masalah? Madiha kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Line tak okey ke? Kan line okey? Tadi line tak okey. Okay, dah okey ya? Okay, good.
Jadi siapa yang dapat anugerah kelas kamu hari tu? Saya tengok sepantah tadi sebab apa saya ada mesyuarat tadi tu. Akif Akif ke siapa? Dapat anugerah. Akif. Okey, tahniah Akif ya. Nanti ajar boleh minta dengan Cikgu Ridwan. Terima kasih cikgu. Ya, nantilah cikgu bagi apa-apalah time buka sekolah nanti insya-Allah. Ya, you all pun nanti cikgu ada bagi something. Nanti untuk bila kita bertemu nanti. Just lama sebab lama tak jumpa kan, bagilah sikit-sikit untuk kita kongsi sama. Okey, ini contoh untuk kita buat make code tu, you all boleh type je dekat you all punya web browse tu, dia akan masuklah make code tu. Kalau you all nak lebih, you all boleh tengok dalam cikgu punya YouTube channel, kat situ memang cikgu dah letak dah dia punya programming tersebut. Okey. Sama je yang benda ni. Okey, tapi dalam ni dia tak adalah nak boleh buat input dan sebagainya. Okey, ni contohlah dia nak buat. Ni contoh dia buat guna Scratch. Masukkan Scratch. Set tapak to answer. Ni dia boleh buat guna Scratch juga. Jadi kita guna Scratch. Tapi kita sebab kita nak lebih kepada orang kata apa? Lebih kepada Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lebih kita kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kita kepada Python. Jadi cikgu tak tunjuklah, kita lebih kepada Python saja. Python. Sebab apa? Kat sini Python tu kita nampak apa benda yang berlaku pada dasarnya. Okey. Itu yang pertama untuk hari ini. Okey, boleh kelas? Ada apa nak tanya? Sebelum tu kita hari ni kita habis awal sikit. Cikgu ada meeting lepas ni. Cikgu Ridwan ada meeting juga kan? Ada 2 serentak. Oh, dahsyat Cikgu Ridwan 2 serentak. Mac dengan tekno, macam mana nak masuk? Allahu Akbar. Bahaya tu dua-dua pening lah. Ya cikgu sebelum tu kita nak pergi main satu game. Yang ni cikgu nak tengok you all punya pre-knowledge. Kita main dekat booklet. Kita main dekat booklet. Kita paparkan booklet. So kita nak main hari ni, kita nak main Gold Quest. Okay. Gold Quest. Nampak tak kat sini? So cikgu tekan ni kejap. Okay, cikgu jadi host. Kita nak contoh save, kita tak nak lama, kita nak 3 minit je. Tak lama pun kita main. Instruction okay dan sebagainya. Okay, cantik. Okay, host now. Kemudian cikgu nak masukkan, sekejap dia tengah loading copy. Copy link ID. Cikgu paste dekat bahagian tepi kamu punya chat tu. Booklet. Okay. Apa masuk nanti, you boleh masuk kat situ, you pilih dia punya avatar. Kemudian kita akan dah siap semua, dah ready semua, dah ada. Kita boleh terus untuk game. Tunggu, masih ada kosong lagi player kat sini. Cikgu Ridwan nak join sekali pun tak ada masalah. Dia lebih dia penceritaannya pasal algoritma je. Cuba kita cuba. Okey. Akif, okey good Akif. Akif orang pertama. Apa lagi? Haikal, come on. Oh, dia tukar pula dari lain. Okey, Madiha. Zurin dah masuk. Jom. Okey, Amirul ulas sawa Python. Oi, yang main. Okey. Nurin. Oh. Perempuan mesti nak cari yang comel-comel ni kan. Okey. Amirul. Okey. Adnan Takif. Okey, Nurin, Zurin, apa lagi? Damirah. Okey, siapa lagi tak masuk? Ada berapa player ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat dalam chatting kita ni ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolak saya 3 dengan Cikgu Ridwan, kita ada 12. Kita bawa ada 8 kat sini. Kita masih menunggu yang lain ni. Ada tak? Kalau tak ada kita nak ni. Kalau ada tulis kat ni. Ya, ada lagi tak? Kita nak start. Ada lagi tak? Kita nak start. Okey, yang baru. Pemburu ikan. Saya tahu siapa pemburu ikan ni. Sinonim dengan namanya. Okey. 1, 2, 3, 11. Okey, kita ada 11 orang. Okey. Siapa keluar tadi?
terkeluar ke apa? Lihat ada. Ni tadi ada. Siapa yang terkeluar ya? Dia tukar-tukar dah. Mirul dengan Haziq memang. Kenapa tak nak cari gambar ni? Gambar apa? Hamster. Okey, kejap ya kita tunggu. Tadi ada orang lagi. Saya tak boleh masuk lagi cikgu. Okey dia, kamu dia tak boleh masuk lagi. Dia jadi apa dia? Dia tulis apa? Dia tulis redirect. Redirect. Sekejap ni. Cuba dia tekan balik dia. Ni. Ni. Tekan balik. Sekejap ya kita tunggu dia. Kawan kita. Dia masih tulis lagi benda yang sama ke dia? Tadi ada tadi. Bukan dia ke masuk tadi? Okey. Kamu Amirul. Haikal. Okey, Haikal nak masuk. Tunggu jap. Saya paste lagi. Takut tadi yang baru masuk tu dia hilang-hilang. Hilang pula seorang lagi. Siapa pula yang hilang ni? Hakim. Okey, Hakim terkeluar. Hakim masuk. Okey. Dia tak boleh run sini kalau kita nak pergi toilet pula. Allah, Hakim nak pergi toilet. Boleh ni ke? Tunggu sekejap kawan-kawan Dia nak pergi toilet je. Kang dia nak ni pula Kang. Okey. Dia okey tak dia? Dia dah boleh masuk belum? Biasalah talian internet kita kadang-kadang dia lambat sikit. Lambat sikit. Okey, siapa tu? Siapa yang baru masuk tadi? Dia dah masuk kan? Okey. Kalau dia masuk, dia apa nama dia? 13. Apa yang ke-13 ni? Okey, dia dah masuk. Sekejap kita tunggu Akif. Akif, awak dah balik pada tandas belum? Kita nak main ni. Tak lama 3 minit je. Akif. Aduh. Lama tahan tu. Ya saya. Okey, kita mulai Akif. Okey. Start ya. Kita start ya. Boleh Akif ya? Alright. Kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soalan berkisahkan tentang algoritma saja untuk hari ini. Bermula daripada sekarang. Awak betul awak boleh ambil treasure tu. Ya, nanti kita tengok. Cuma setiap treasure tu dia ada dia punya orang kata apa? Dia punya sesuatu di dalamnya. Ada berbentuk gold, ada bentuk macam kita boleh swap markah kawan kita ataupun kita curi markah kawan kita pun boleh. Okey, tak apa, waiting to party dah merah dah mula dah. Okey, pemburu ikan. Akif just swap gold with Damira. Okey. Tengok siapa tu? Haikal just stole. Dia curi 3 daripada Damira. Damira tu ke bawah. Sekarang Adenin Takif ke atas. Kita tengok. Jauh Adenin 80. Masa lama lagi, tak apa. Kita ada 2 minit lagi kat sini. Kita akan tengoklah siapa yang paling teratas hari ni. Okey, Haziq pula mencuri daripada Adenin. Okey, tak apa. Sebab apa dalam treasure tu dia ada, dia macam-macam orang kata apa, item dia yang tersendiri. Okey. Masih lagi Adenin pada peringkat paling atas, tak ada siapa-siapa lagi boleh orang kata apa, menggugat kedudukan dia. Dipotong oleh Nurisha situ dengan 120. Pemburu ikan pula memotong Madiha, dia tukar markah je. Haziq nak memotong di situ baru 104 tu, memerlukan lagi 16. Nurin mencapai pula daripada bawah naik ke atas 100. Kita lihat apa yang berlaku selepas ini. Dekat ia dapat memotong daripada sisi kiri. Tunggu sebentar. Sekejap. Kita lihat masih lagi menjawab soalan rasanya. Okey, Haziq 104 di situ. Ada sesuatu kehilangan. Akif daripada Nurisha.
Hakim, mana Hakim? Hakim 42. Nurin. Ui, banyaknya Nurin. 300 kat situ. Ya. Kita lihat, ada tak sesiapa boleh memintas Nurin pada saat-saat akhir? Okay. Masih tidak digugat kedudukan dia. Ada lagi 46 saat, 44 saat. Kita lihat nanti sama ada ia dipotong pada saat-saat akhir ataupun tidak. Itu dia Cikgu Ridwan. Sekarang pada kedudukan yang ketiga. Oh, dipotong pula Haziq kat situ. Right, kita tunggu lagi. Kita ada 28 saat lagi. Yeah, kat situ Norisha lagi 468. Ui, banyaknya. Haziq meningkat sedikit untuk memotong pada bahagian atas. Memberikan kembali. Ya, daripada bawah naik ke atas kembali. Tunggu sebentar. Okey, belum siapa sekarang ni? Okay, don't worry. Ya, mungkin ada masalah pada talian tu, pada Madiha sebab dia macam tak menjawab soalan pada bahagian bawah tu. Alright, final standing. Kita lihat. Berikan nombor 3, Green. Dan Rishna nombor 1. Tanya anak-anak murid sekalian. Okey. Tadi kita dah tengok dah dia punya tu, kita tengok report daripada soalan tadi. Kita tengok berapa banyak kamu jawab banyak salah. Oh, banyak. Maksudnya apa? Hari ni kamu berjaya dapat 56 yang berjawab dengan betul, manakala incorrect dia adalah 42 jawapan ni. Kalau kat sini kita lihat Nurisha tadi menjawab 5 betul, 6 dia salah. Kalau Nurin tadi 4 betul, 3 salah. Nurisha tadi dapat markah banyak tu, kamu buat macam mana? Potong-potong orang je. Kalau tadi pemburu ikan, dia dekat sini Cikgu Ridwan, dia bukan masalah kita jawab banyak Cikgu Ridwan, tapi dia boleh pintas-pintas orang tu berdasarkan kita punya item dalam chest tu. Okey, itu antara. Tapi kalau lihat kat sini Cikgu Ridwan lah. Seronok. Terbaik. Amirul dengan Auni, Madiha mungkin ada pada talian rasanya. Sebab tadi dia macam kat situ. Okey, tanya. Kalau kat sini paling markah paling tinggi, sebab apa Haziq lah. Haziq jawab setuju je. Tapi 6 betul. Kira persen kat sini lah. Kalau macam dia ni pun, dia tinggi juga. Dia jawab 4 soalan. Dia okey. Rasanya lain tak okey kot. Dia terkeluar-keluar. Ya, kat situ. Okey, Amirul dengan Auni dia tak jawab apa-apa. Mungkin masalah talian juga. Okey, tak apa. Nanti kita buat lagi benda ni. Kita tengok. Hari ni kita lihat. Hari ni 56% dia jawab betul. Manakala lagi 40, yang lagi 40 44% lagi adalah tidak tepat jawapan dia. Soalan dia pasal algoritma saja. Okey, boleh. Soalan ni kita dah belajar masa kita bab 2 rasanya. Cuma cikgu nak ulang balik sebab apa benda ni berkisahkan tentang bab 3.2 ini juga untuk kita pada next step. Okey kelas, cikgu ucapkan tahniah untuk hari ini. So yang hadir hari ini dan juga ambil take part dalam kita punya permainan untuk hari ini. Cikgu sebenarnya cikgu rindu kat you all semua sebab dah lama tak jumpa. Lepas tu rindu juga dengan Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan lama tak berganding kita. Sorry Cikgu Ridwan. Saya kalau Cikgu Ridwan kata apa seorang saja dalam pengajaran ini, saya minta maaf Cikgu Ridwan. Okey, nanti lepas ni insya-Allah pada minggu depan kita masih lagi saya masih kursus lagi, tapi pada hari Jumaat saya ada. Hari Jumaat saya ada sebab hari Jumaat tu dah kira penutup lah dan tak ada apa-apa. Okey. So kalau tak ada apa-apa lagi, kelas kita sampai sini saja. Mungkin you all nak makan, you all nak solat ke lepas ni, sebab apa nak tunggu waktu yang selepas ini. Nanti don't worry, make code ni nanti saya buat order untuk kita semua, untuk kita buat dalam kita pertemuan nanti insya-Allah. Kata bulan 10. Tapi Allahualam lah ketentuan itu yang Allah tentukan. Kita hanya merancang, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang. Okey. So sampai sini saja kelas kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi lain kali insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama Nurin. Terima kasih cikgu. Sama-sama Akif.
Okay, terima kasih Kak Zero. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ridwan.